Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Live, live lagi, live. Okey, banyak kamera. Yang ni saya fokus banyak lagi kamera. Itu nak masuk YouTube, yang itu nak masuk mana lagi? Masuk ke S3, masuk ke TV38. Dan banyak lagi channel-channel. Okey, tapi saya fokus kepada yang video yang ni lah, kamera yang ni. Okey. So hari ini 8 Disember 2020. Tak lama lagi kita akan menyambut tahun baru 2021. Bagaimana dengan persiapan untuk menyambut tahun baru, dan juga jangan lupa kita terus berdoa agar COVID-19 dapat dikawal ataupun disingkirkan terus dari muka bumi Allah ini. InsyaAllah tak ada yang mustahil. Okey, jangan putus asa, teruskan perjuangan, SOP semua ni ikut. Okey. Dan yang penting hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang menarik, iaitu handphone hilang. Okey, satu perkara yang cukup mengerikan dalam zaman teknologi adalah handphone hilang. Okey, bukan masalahnya kita tak dapat nak beli handphone lain dan sebagainya. Okey, saya yakin ramai di luar sana yang handphone hilang akan beli handphone baru. Okey, SIM card, nombor kekal, semua tak ada masalah. Tapi problemnya bila handphone hilang itu adalah barang-barang bukan barang-barang, tapi adalah maklumat dalam handphone tu yang cukup penting. Okey, mungkin ada antara anda yang bijak IT, yang mana kalau kontak-kontak number tu boleh dimasukkan ke dalam email dan akan dia orang kata tu buka balik melalui persiapan ataupun perkongsian kontak anda ataupun kenalan anda tu dalam email. Tapi macam mana sekalipun, sayang tetap sayang, walaupun handphone itu sudah buruk, sudah lama. Okey, bila handphone hilang ni dia agak tertekan sikit lah. Okey, jadi hari ni tarikh hari ni 8 Disember, okey, 2020 adalah satu tarikh yang agak bermakna pada saya, kerana syukur Alhamdulillah kerana handphone saya tercicir hilang. Okey, akibat kecuaian saya. Okey, saya testing motor customer tadi. Okey, handphone saya masukkan ke dalam poket seluar saya dan tidak agak kurang kemas, dan semasa melakukan tunggangan uji kepada motosikal pelanggan tersebut, bila sampai kedai saya baru perasan ianya sudah tercicir. Tetapi Alhamdulillah, okey, saya tenangkan diri dan perasaan, berdoa dan juga yang penting solat. Okey, waktu tu berlaku peristiwanya waktu-waktu Zuhur. Okey, bukanlah saya ni orang alim ataupun orang baik dan sebagainya, tapi solat kena jaga. Okey, dan yang penting selepas solat tu saya berdoa secara ringkas agar istighfarlah banyak-banyak. Ya Allah Tuhanku, semoga berjumpa baliklah dengan handphone itu. Masa hilang tu pun saya dah perasan, masa testing motor tu, alamak, handphone hilang. Jadi sampai ke kedai balik tempat saya cek dalam atas meja saya apa semua tak ada. Tapi saya nasib baik saya ada handphone satu lagi, yang mana saya sedang merakam ni menggunakan handphone saya yang satu lagi. Saya call, ada deringan, bermaksud masih lagi online, maknanya handphone itu tidak dimatikan. Okey, dan saya tak pasti sama ada handphone itu tercicir di atas jalan raya, di rumput tepi jalan dan sebagainya, tapi ianya masih lagi aktif. Okey, tidak dimatikan, baterinya belum kong, dan SIM cardnya belum dikeluarkan. Okey, inilah handphonenya. Okey, ini kesannya jatuh, retak, boleh nampak kan? Okey, jadi kat sini apa yang saya buat, saya baru teringat dan saya pernah daftarkan handphone saya ini, iaitu Samsung Note 5. Yang mana saya dipahamkan, betul tak betul, kalau salah mohon maaf, saya dipahamkan handphone ni berharga dulu 3,000 lebih. Betul ke? Tapi saya beli second hand masa tu. Saya rasa dalam 2 tahun lepas kot, dalam 800 lebih. Okey. Dan ia bukanlah handphone yang canggih berbanding dengan handphone yang saya gunakan sekarang. Dan handphone yang anda mungkin gunakan di luar sana, Huawei, Vivo, Oppo dan sebagainya, jenama saya sebut jenama tu, tapi tak dapat apa-apa komisen ke? Tak dapat apa-apa royalty ke? Tak apalah. Okey, kita pulang. Okey, saja sebut. Okey, dan handphone Samsung yang lain lah, macam-macam jenama. Okey, Realme dan sebagainya. Handphone yang Samsung ni tidaklah secanggih handphone anda di luar sana yang anda gunakan sekarang. Tapi yang penting adalah sayang kerana maklumat yang ada di dalamnya. Okey, dan kalau saya jual pun trade in dapat harga 300 lebih, dan kalau kedai jual balik mungkin dalam 500 lebih, 600 macam tu lah. Okey, tapi perbandingan dengan handphone yang saya gunakan sekarang untuk merekam ini dengan apa yang saya ada sekarang di Samsung ni adalah jauh beza. Dari segi kecepatan dia, video dia, gambar dia, memang jauh berbeza. RAM dia, memori dia cukup, yang ni cukup lemah lah. Tapi sebab sayang, okey, jadi dah jatuh hilang. Bagaimana pula saya boleh jumpa handphone ni? Okey, zaman teknologi, saya baru ingat saya pernah mendaftarkan handphone saya di dalam Samsung account saya. Samsung account saya pernah daftarkan handphone ini. Jadi apa yang saya buat, saya gunakan handphone satu lagi. Alhamdulillah saya ada handphone satu lagi lah. Kalau tak ada masalah. Okey, saya login. Okey, jangan lupa apabila anda sudah
daftarkan handphone anda. Yang ni Samsung lah. Jenama-jenama lain saya yakin ada juga. Daftarkan. Jangan lupa login name dan juga password. Jadi apa yang saya buat, saya gunakan handphone satu lagi, iaitu handphone yang sedang merakam ni lah, untuk saya login. Kemudian password pun saya ingat dan saya login. Dan kat situ saya boleh cari menggunakan GPS di manakah lokasi handphone tersebut. Kelebihannya, kita boleh nampak handphone tu bergerak ke sana ke sini. Itu bermakna handphone itu sudah dijumpai oleh orang. Kalau handphone tu statik, dia diam aja, mungkin berada di atas permukaan bumi ini, tidak bergerak di dalam semak samun dan sebagainya. Okey, jadi senang nak tahu. Dan apa yang lebih penting, saya pun tahu handphone itu sedah, dan saya yakin handphone itu sudah dijumpai oleh seseorang kerana satu, ia bergerak ke sana ke sini. Kedua, saya nampak power bateri tersebut tiba-tiba meningkat. Saya tahu handphone saya ni, okey, sepatutnya kalau tidak dijumpai oleh orang, dia punya power dah makin lemah. Tapi saya tengok tiba-tiba meningkat kepada 100% kuasa baterinya. Bermakna orang yang jumpa itu, selain daripada bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, okey, dia juga sudah charge handphone saya ni. Okey, jadi saya pun menuju ke tempat tersebut, mencari daripada rumah ke rumah. Okey, sebelum tu saya ada hantar mesej. Dia sebenarnya macam ni. Di sini banyak pengajaran. Satu, yang pengajaran paling pertama tadi, iaitu berhati-hati apabila kita bawa handphone kita ni. Okey, elakkan daripada tercicir macam mana yang terkena pada diri saya. Kedua, pengajarannya, jangan lupa daftarkan handphone anda. Saya tak tahu kalau jenama lain, tapi saya yakin jenama lain pun ada juga. Daftarkan handphone anda dalam akaun supaya boleh find my device, boleh cari anda punya handphone. Macam mana yang berlaku pada diri saya pada hari ini. Jadi, yang ketiga, pengajarannya kat sini, jika anda di luar sana terjumpa handphone, okey, kenalah jadi rakyat Malaysia yang prihatin, yang jujur. Okey, jangan sorokkan, jangan ada niat nak menggunakan. Okey, carilah jalan untuk bagaimana supaya handphone ini dapat dipulangkan. Jadi, apa yang benar lakukan adalah menunggu, dan apabila ada deringan panggilan, angkatlah. Okey, dan mungkin salah satu panggilan itu adalah pemilik dia. Okey, dan jika itu pemiliknya, anda perlu pastikan buatlah soal siasat sikit. Kalau rasa-rasa macam nak lagi senang lah, mungkin boleh buat laporan polis dan sebagainya. Okey, jadi bila terjumpa dengan cara-cara yang saya buat ini, okey, iaitu find my device menggunakan GPS. Okey, jadi anda tak rasa diri anda sebagai orang yang tidak jujur, anda tak rasa malu, okey, dan mungkin jadi kawan. Okey, yang satu, itu bukan hak kita. Jadi macam mana saya jumpa tadi, saya pun jumpa, cari, akhirnya jumpa, alhamdulillah. Okey, dan saya nampak kat situ dia punya tuan punya badan tu. Okey, bila saya jumpa dia, okey, cakap elok-elok dan sebagainya, saya yakin dia pun agak terkejut. Macam mana saya boleh jumpa betul-betul lokasi ke handphone itu di depan rumah dia? Jadi itulah saya terangkan pada dia adalah zaman teknologi. Tetapi persoalannya sekarang itu adalah nasib saya, okey, yang baik. Kerana apa? Handphone ini tidak dimatikan. Bagaimana pula jika handphone ini dimatikan? Adakah yang saya dipahamkan, kalau saya dah lock dia apa semua, kalau dia masuk SIM card lain, tetap saya boleh cari kerana device itu saya punya. Okey, saya belum unlock lagi. Okey, tapi saya dengar cerita lah, tapi betul tak betul, tolong bantu saya dengan jawapan yang murni-murni. Okey, jawapan yang tepat. Adakah kalau handphone ini kita jual di kedai handphone, ataupun kita minta kedai handphone supaya unlock dia, boleh tak? Boleh tak boleh? Kalau boleh, tak best lah macam tu lah. Kira kurang bernasibat. Lepas tu kira halal lah kalau hilang. Tapi saya tak pasti sama ada boleh atau tidak. Okey, jadi itu yang saya inginkan jawapan daripada anda. Hari ni saya adalah yang bernasib baik. Hari ni saya bernasib baik. Nasib orang lain tak tahu. Mungkin betul, iaitu kalau handphone ini dijumpai oleh orang lain, dia boleh tukar SIM card, ataupun dia boleh panggil apa tu, dia macam reset balik. Reset macam handphone baru keluar kedai, ataupun handphone second hand, dan orang lain boleh menggunakan. Dan berlakulah satu perkara yang menjadikan, iaitu hilang handphone selamanya. Okey, tapi itulah, saya mengharapkan agar rakyat Malaysia semakin hari semakin matang. Sekarang ni zaman teknologi, ya. Okey, jadi apa saja yang kita buat, okey, orang kata mungkin akan sepadan-padan tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
Okey, hari ni hari kita, hari orang lain kita tak tahu. Okey, saya mengharapkan kejujuran. Lagipun saya rasa kalaulah handphone ini ataupun handphone orang tertentu yang hilang apa semua, adakah dengan menyimpan hak milik orang itu menyebabkan anda esok kaya? Anda rasa bahagia? Anda rasa seronok? Bagaimana pula satu hari nanti jika anda berada di tempat saya ataupun tempat mereka-mereka yang kehilangan handphone ini? Okey, dan adakah anda merasa satu perbuatan yang cukup murni? Okey, memanglah cakap senang, oh ini handphone hilang, oh ini bukan sembarangan ni. Entahlah kan, pada saya itu dah kategori kira tidak jujur dan boleh dikatakan mencuri. Mencuri hak orang lah. Ya memang jumpa, okey. Tapi kalau kalau jumpa duit atas jalan raya tu mungkin susah sikit lah kita nak kesan owner dia, tapi bayangkan satu hari nanti jika kita berada. Saya pun pernah juga jumpa duit, jumpa barang dan sebagainya, okey. Tapi tengoklah kalau jumpa duit, saya tengoklah kalau saya pernah jumpa RM20. Jadi saya masukkan RM20 itu ke dalam tabung masjid kalau tak silap, masjid ke surau, dan saya niatkan pahalanya adalah milik mereka ataupun individu yang hilang RM20 atas jalan raya tu. Tapi itu RM20. Bayangkan kalau RM20,000 ataupun RM2,000 ataupun RM200. Agak-agak apa yang saya buat? Tengok muka baik kan? InsyaAllah saya mengharapkan satu hari nanti saya akan jumpalah duit sebanyak itu. Dan tengoklah macam mana saya nak buat. Okey, pastinya saya yakin dalam keadaan saya yang sekarang ni, orang kata banyak kelemahan, banyak dosa, banyak benda yang tu, saya yakin duit sebanyak mana pun saya jumpa, saya akan cuba cari jalan macam mana nak kenal pasti milik siapakah duit itu. Okey, sebab itulah bila saya ada niat macam tu, dan niat itu pernah saya ceritakan dengan isteri saya dan kawan-kawan saya, alhamdulillah hari ni handphone saya dapat balik. Tengok, insyaAllah. Okey, jadi saya mengharapkan satu jawapan tadi, iaitu adakah jawapan ataupun komen daripada anda yang ada pengalaman yang mungkin lebih hebat daripada saya. Okey, saya tak hebat pun, maknanya hari ini adalah satu perkongsian saya, dan anda di luar sana pastinya lebih hebat tentang pengetahuan, iaitu adakah dengan menggunakan teknologi pencarian menggunakan GPS tadi itu boleh berlaku dan lancar jika menggunakan Samsung account. Saya register Samsung account, dan itu pun jika handphone ini tidak mati. Okey, kalau dia tercampak di tengah rumput dan sebagainya di satu lokasi, kita boleh cari. Tapi kalau orang jumpa, dia kulu-kuli ikut badan orang yang jumpa tu, dan kita boleh nampak dia cas handphone dan sebagainya. Mungkin dia ada niat nak menyimpan dulu, ataupun ada niat nak cuba menggunakannya. Tetapi adakah selagi dia tak tukar SIM card, ataupun kalau dia masuk SIM card lain, adakah saya pemiliknya boleh kekal mengesan dia menggunakan GPS Samsung account tadi? Itu pertama. Kedua, adakah kalau handphone macam ni, kalau kita jumpa, orang lain jumpa, hilang, kita hilang, adakah kedai handphone ataupun adakah cara untuk refresh ataupun reset balik jadi handphone macam handphone baru, handphone keluar kedai, yang mana ianya boleh digunakan oleh pemilik tidak rasmi yang seterusnya. Nampak kat situ ayat tu. Okey, tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Okey, jadi saya mengharapkan perkongsian ini mendatangkan manfaat kita bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan ruang komen tu jangan dibiarkan. Saya perlukan jawapan yang tadi tu. Faham kan? Faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye bye. Okey, nanti saya tunjukkan sikit-sikit lah. Ada tadi tak mungkin screenshot. Okey, apa yang saya masukkan Samsung account tu. Bye bye. Okey, ini apa yang saya masukkan. Anda kena pergi ke Samsung login dalam Google dan anda boleh sign up. Okey, buat akaun baru. Okey, nanti dia akan hantar sign up ni senang lah. Saya ramai yang tahu. Okey, lepas tu anda dah boleh login gunakan email dan password. Okey, jangan tunggu handphone hilang lah. Maksudnya anda dah boleh buat testing. Ni secara rambang saja, tapi saya yakin ramai yang ada di antara luar sana. Okey, lepas tu dah tekan not now bila anda dah login nanti. Okey, kemudian atas kanan tu anak panah hijau tu nampak device. Okey, tekan yang tu. Okey, find my device, find my mobile, nampak? Tekan situ dan seterusnya sign in. Okey, sign in, tekan situ. Dan seterusnya nampak anda boleh saksikan lokasi handphone anda. Okey, dan anda boleh nampak sebelah kanan tu, nampak anda boleh lock, anda boleh ring,
macam bagi signal kat dia. Boleh nampak dia tengah menggunakan handphone anda, dia charge handphone tu kan. Kalau dia charge handphone tu sampai daripada 60% tu, dia akan meningkat lah 100%, macam yang saya alami, dan berbagai lagi. Okey, jadi selamat mencuba. Anda boleh sign up. Okey, dan handphone jenama lain saya yakin ada juga. Okey, anda boleh cuba juga. Okey, dan saya harapkan perkongsian ini mendatangkan manfaat kepada anda semua, insyaAllah. Okey, apa-apa kita roger, jangan lupa like dan subscribe saya punya channel. Bye bye. Assalamualaikum.